Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks harga pengguna atau IHP ialah kaedah untuk mengukur atau menentukan kadar inflasi. IHP mengukur purata harga barang atau perkhidmatan yang sering digunakan oleh isi rumah pada tempoh masa yang ditetapkan. IHP diukur dengan membandingkan purata harga barang atau perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga barang atau perkhidmatan pada tahun semasa. IHP mengambil kira bakul, barangan atau perkhidmatan secara am dikelaskan berpandukan pada klasifikasi penggunaan individual mengikut tujuan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Assalamualaikum. Nama Puan Har Syafiq Ifan Dewa Osman, bernombor matriks D2021103253, akan menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi indeks harga pengguna. Faktor yang menentukan indeks harga pengguna ialah kenaikan permintaan agregat, kenaikan kos pengeluaran dan kenaikan harga barang import. Kenaikan permintaan agregat merupakan peningkatan dalam permintaan agregat dalam negara, sedangkan penawaran agregat tidak berubah, menyebabkan wujudnya lebihan permintaan agregat. Kesannya, berlaku kenaikan tingkat harga umum yang tinggi secara keseluruhan terhadap barang dan perkhidmatan. Seterusnya ialah kenaikan kos pengeluaran. Harga faktor pengeluaran meningkat menyebabkan kos pengeluaran meningkat, maka firma terpaksa mengurangkan pengeluaran. AS menurun tetapi AD adalah tetap, menyebabkan wujudnya lebihan permintaan agregat. Kesannya, berlaku kenaikan tingkat harga umum yang tinggi secara keseluruhan terhadap barang dan perkhidmatan. Akhir sekali, kenaikan harga barang import. Jika barang diimport dengan harga yang tinggi, maka pastinya harga barang yang dijual di dalam negara juga tinggi dan menyebabkan berlakunya inflasi. Itu sahaja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Peningkatan indeks harga pengguna ataupun IHP boleh memberi beberapa kesan terhadap ekonomi negara. Antaranya, inflasi. Peningkatan dalam indeks harga pengguna ataupun IHP menandakan harga yang lebih tinggi untuk barangan dan perkhidmatan yang merupakan ukuran untuk inflasi. Ini boleh mengurangkan kuasa beli pengguna yang akan membawa kepada penurunan dalam perbelanjaan pengguna. Akibatnya, pendapatan negara hasil daripada cukai akan menurun dan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi perlahan. Seterusnya, peningkatan dalam IHP juga akan meningkatkan kadar faedah. Untuk mengatasi masalah inflasi yang terjadi, Bank Pusat mungkin akan meningkatkan kadar faedah yang boleh menjadikan kos pinjaman kepada pengguna dan firma menjadi lebih mahal, yang menyebabkan menurunnya pelaburan dan perbelanjaan. Dan yang ketiga, peningkatan dalam IHP juga boleh memberi kesan kepada kadar pertukaran. Inflasi yang lebih tinggi boleh membawa kepada mata wang yang lebih lemah, kerana pelabur mungkin akan mencari pelaburan di negara yang lebih rendah kadar inflasinya. Hal ini kerana apabila berlakunya inflasi di sesebuah negara, ia akan menyebabkan kos pelaburan di negara tersebut meningkat, manakala keuntungan yang diperolehi pula menurun akibat daripada nilai mata wang yang lemah. Disebabkan hal tersebut, pelabur akan mencari alternatif dengan melabur di negara lain yang mana kos pelaburannya lebih murah dan keuntungan yang diperolehi lebih tinggi berbanding dengan negara yang menghadapi inflasi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, peningkatan dalam indeks harga pengguna ataupun IHP boleh memberi kesan yang kompleks ke atas ekonomi negara, termasuk kedua-dua akibat sama ada positif dan negatif bergantung kepada keadaan khusus dan dasar kerajaan yang ditetapkan. Baiklah, sekarang ini kita akan membincangkan tentang kesan penurunan IHP ataupun indeks harga pengguna. Antara kesan penurunan IHP adalah deflasi. Deflasi ini adalah berlawanan dengan inflasi. Deflasi ini bermaksud penurunan indeks harga pengguna yang berlaku sehingga berlakunya inflasi negatif ataupun peratusan inflasi di bawah 0%. Ketika ini, produktiviti barang dan perkhidmatan akan terus meningkat, menyebabkan harga umum ataupun indeks harga pengguna IHP akan terus menurun.
maka ketika ini akan berlakunya lebihan penawaran. Apa pula lebihan penawaran dan apa yang akan terjadi jika lebihan penawaran ini terus meningkat dengan mendadak? Apabila lebihan penawaran terus meningkat, harga barangan akan terus menurun. Perkara ini akan memberikan kesan kepada firma-firma dan juga pengeluar, menyebabkan keuntungan mereka juga akan terus menurun. Oleh itu, masalah pengangguran pula yang akan berlaku, kerana firma-firma ingin memaksimalkan keuntungan dan mereka akan mengurangkan kos, terutamanya kos buruh. Selain itu, perkara ini juga akan mendorong kepada penurunan perbelanjaan agregat ataupun aggregate expenditure (AE). Secara tidak langsung, perkara ini juga akan menyebabkan pendapatan negara kita terus menurun. Sebagai kesimpulannya, peningkatan dan penurunan IHP akan menyebabkan inflasi mengalami kesan yang baik dan buruk kepada ekonomi negara. Kerajaan memerlukan kos, masa dan tenaga yang mencukupi untuk mencapai kestabilan negara. Peningkatan inflasi yang mendadak akan menyebabkan pengguna di Malaysia mengalami kos sara hidup yang tinggi. Tambahan pula, jika masalah ini berlarutan, ekonomi negara akan mengalami kemelesetan. Oleh hal yang demikian, kerajaan perlu merancang strategi yang mantap untuk mengatasi masalah inflasi dengan menggunakan dasar ekonomi. Cadangan saya bagi mengatasi masalah ini adalah dengan kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal mengucup. Dasar fiskal mengucup adalah dasar di mana kerajaan perlu mengenakan cukai yang tinggi kepada pengguna dan mengurangkan pembelanjaan kerajaan. Kerajaan akan mengurangkan pembelanjaan melalui pengurangan projek pembangunan agar dapat mengurangkan peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat berkurang. Hal ini akan mengurangkan pembelanjaan agregat dan mengurangkan tekanan kenaikan tingkat harga dan masalah inflasi dapat diatasi. Selain itu, kerajaan juga perlu menggunakan dasar kewangan menguncup melalui Bank Pusat dengan mengurangkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga agar masalah inflasi dapat dibendung. Tindakan Bank Pusat untuk mengurangkan bekalan wang akan menaikkan kadar bunga. Ini seterusnya menaikkan kos pinjaman dan mengurangkan pembelanjaan pengguna dan pelaburan. Mengurangkan pembelanjaan agregat, mengurangkan tenaga kenaikan harga dan mengatasi masalah inflasi. Oleh itu, jika dasar-dasar ekonomi dapat dilaksanakan, ekonomi di Malaysia bukan sahaja dapat membuka satu peluang yang cerah bagi meningkatkan kestabilan ekonomi, malahan dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang maju seperti United States. Malaysia juga akan mencapai matlamat makroekonomi iaitu kestabilan nilai mata wang, kestabilan tingkat harga umum, menjamin kuasa beli pengguna berada dalam keadaan yang stabil. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai IHP. Sekian, terima kasih.